Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi, ahli kuasa, al-fadhil, tuan-tuan imam Masjid Al-Ghufran, meneruskan majlis ilmu di masjid kita ini dengan sebuah kitab yang saya baca, nama dia Mawa'iz Al-Mufassirin. Mawa'iz Al-Mufassirin ataupun nasihat daripada ulama tafsir, di mana para ulama tafsir apabila jumpa ayat-ayat yang menyentuh tentang yang berkait tentang kemasyarakatan, maka mereka akan sebut perkara-perkara yang kita kena ambil maklum, kena ambil faham, kerana Al-Quran itu sendiri adalah merupakan kitab yang Allah turunkan untuk dijadikan panduan hidup manusia, dijadikan pedoman dalam sepanjang hidup, penunjuk arah menuju kepada keredaan Allah Azza wa Jalla yang melayakkan kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Karena itu para jemaah sekalian, Allah turunkan Al-Quran itu sebagai mau'izah, sebagai peringatan dan juga nasihat. Untuk sesuai dengan tajuk ini, para jemaah yang ada kitab Al-Quran boleh buka ayat surah Yunus, surah Yunus ayat 57. Surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita dalam ayat 57, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, ayat ini Allah tujukan kepada semua. Kalau nak tuju pada orang beriman saja, dia akan sebut ya ayyuhallazina amanu. Tapi oleh kerana Quran ini untuk semua, bukan untuk orang Islam saja, untuk semua manusia. Asalkan dia itu manusia, asalkan dia itu berbentuk nas, maka Allah panggil supaya mereka berfikir. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat, pengajaran dari Tuhan kamu. Itu sifat yang pertama, sifat Al-Quran itu mau'izah. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan yang menjadi syifa, penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu. Bahkan penyakit fizikal pun boleh dirawat juga dengan Al-Quran. Yang ketiga, wahudan, dan juga menjadi hidayah, petunjuk untuk keselamatan kamu di dunia dan juga lebih di akhirat. Yang keempat, warahmatun lil mu'minin, serta membawa rahmat bagi orang yang beriman. Mana empat sifat ini memberi kesan utama, memberi kebaikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Tapi kalau dia tengok Quran, dia jumpa Al-Quran, dia dapat Al-Quran, tapi dia tidak beriman, maka dia tidak mendapat faedah daripada Al-Quran itu sendiri. Maka disitulah kata para ulama tafsir,
Tajuk kita ni pun mau'izatul mufassirin, nasihat daripada ulama tafsir. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sifat dengan beberapa sifat yang banyak. Ulama tafsir kata tarbu alal arba'in. Sifat Al-Quran itu lebih daripada 40 sifat. Wa min hazihil awsaf, di antara sifat yang Allah taala sebut yang kita nak fokuskan di sini para jemaah sekalian, iaitulah sifat mau'izatun. Allah Ta'ala sebut mau'izatun, menjadi peringatan, nasihat. Wa qarib min hadzal ma'na, dekat dengan mau'izah ada lagi sifat Al-Quran zikra, peringatan. Dia ada dua. Bila kita ingat, kita akan sedar, kita akan kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap orang yang baca Quran, memahami makna Quran dan tadabbur Quran, dia akan jumpa peranan Quran ini mau'izah wa zikra. Dia beri peringat, dia beri nasihat dan menjadi peringatan. Nah, nasihat bagi orang yang tak tahu. Ini ulama tadabbur kata, kenapa dia sebut dua? Dia kata nasihat itu bagi orang yang tak tahu, zikra bagi orang yang lupa. Kita ni dah tahu, kita dah belajar Al-Quran, kita sudah belajar tafsir, kita sudah dengar huraian-huraian daripada para ulama kita, tapi lupa. Maka kerana itu dia kata disebutkan bahawa peringatan itu sentiasa diulangi. Peringatan itu mesti diulangi sentiasa, sebab dia kata mau'izah, peringatan itu kasyat, seperti tongkat, cemeti, pemukul. Sekali kita kena pukul, kita ingat. Bila dah sembuh, lupa balik. Kena sentiasa berada kita dalam majlis Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf ayat 37, inna fi zalika la zikra. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi peringatan. Kepada siapa? Semua orang baca Quran, semua orang dengar Quran, semua orang ikut musabaqah Quran? La. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang beri hati dia kepada Quran. Maknanya dia dengar Quran dengan hati, dengan sepenuh hati, bukan dengar dengan telinga, matanya mengantuk ataupun hatinya khayal. Kita kata itu tidak masuk, dan tidak dinafikan dari sudut pahala. Pahala baca Quran satu, tapi pahala memahami itu lebih besar. Au al-qassam'a, ataupun orang yang buka telinga dia, wahwa syahid, dan dia hadir, hati dia dengar, fokus, memahami, maka itu orang yang mendapat zikra daripada Al-Quran. Mana Al-Quran itu satu mau'izah dan juga zikra, peringatan. Maka disebut dalam Al-Quran mau'izah al-hasanah, nasihat yang baik. Dalam suratul Nahli ayat 125, Allah beri peringatan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila rabbik, kamu panggillah, ajak orang mari kepada jalan Allah Ta'ala itu dengan mana? Dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan dengan jalan yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Kata ulama tafsir, ba'dul mufassirin qala hiya mawa'izul Quran. Di antara nasihat yang terbaik untuk kita ambil model contoh, iaitulah nasihat daripada Al-Quran. Kita kadang-kadang terlupa kita. Bila kita sebut tentang motivasi, kita duk pilih perkataan sana, perkataan sini, perkataan John tu John ni, tapi kita lupa maza qala rabbuna azza wa jalla, apa yang dipesan oleh Allah azza wa jalla kepada kita. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin, kenapa mereka itu lari daripada peringatan, ai an mawa'izil Quran, daripada peringatan Al-Quran. Mana kesan daripada peringatan Al-Quran yang sangat besar.
dalam buku yang saya baca, nama dia Hakaza Ashu Ma'al Quran, banyak sekali contoh-contoh contoh yang dibuat tentang kesan Al-Quran itu kepada orang yang membacanya dengan tadabbur, dengan memerhati, meneliti makna dan kandungannya. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, yang meninggal tahun 310, dia dikenal dengan nama Syekhul Mufassirin sebab dia di antara mufassir yang awal, 310 sudah meninggal. Dia sebut tentang ayat yang kita baca awal tadi, ayat surah Yunus. Ayat surah Yunus, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, ayat 57. Kata Tabari rahimahullah, ja'alahu Allahu lil mu'minina syifa. Allah jadikan Al-Quran itu bagi orang beriman penawar, penyembuh. Mereka sembuh dengan apa? Mereka mengambil kesembuhan bimawa'izihi, dengan nasihat-nasihat, dengan peringatan-peringatan yang ada dalam Quran daripada penyakit-penyakit yang mengganggu dalam hati mereka, daripada waswah syaitan dan juga khawatir, permainan, pemikiran yang dibawa oleh syaitan dalam hati manusia. Jadi kalau mari syaitan kacau kita kena kembali kepada mau'izatul Quran, kepada peringatan Al-Quranul Karim. Fayakfihim wa yughnihim, ni kata Tabari lagi, maka cukuplah bagi mereka, bagi orang yang beriman itu, an kulli ma adahu, daripada nasihat-nasihat yang lain. Cukuplah kita tadabbur Quran, nasihat daripada Al-Quran itu yang terbaik. Karena itu para jemaah sekalian, apa yang kita bawa bincang dengan para jemaah supaya kita balik kepada mengkaji, mempelajari, mentadabbur Al-Quran, kerana sudah ada di sana cukup. Allah Ta'ala sebut tadi berapa sifat Al-Quran, ada 4 sifat: mau'izah, syifa, hudan, rahmah. Apalagi yang kita nak lebih daripada itu? Sehingga kan para ulama menceritakan tentang syifa. Al-Quran itu bukan hanya penyembuh dalam hati manusia, tapi sekaligus syifa kepada abdan, kepada tubuh kita. Sebagaimana yang berlaku kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang pergi nak pergi menjadi tetamu di sebuah kampung. Penduduk kampung itu tak terima mereka, jadi dia duduk di pinggir kampung. Malam tu penghulu kampung itu kena ujian, digigit oleh binatang berbisa. Habis tu penghulu kampung mari tak ada nak selesaikan masalah, sahabat Nabi pergi. Tapi dia buat syarat. Dia kata, aku boleh je nak free, tapi kamu tu buat masalah kepada kita, tak nak terima kita sebagai tetamu. Maka kalau kena suruh kami ruqyah, baca, penghulu kamu ni kena bagilah sumbangan, bagilah upah. Lepas tu kita jangan buat payah dengan orang. Bila kita terdesak, kita nak minta tolong, payah. Dia kata dia baca Al-Fatihah. Dia dapat beberapa ekor kambing yang diberi. Dia balik cerita kepada Nabi SAW. Nabi kata buat apa? Dia kata baca Fatihah, hilang dia punya penyakit. Tapi kena yakin lah. Ni kalau kita pergi baca ya ke tak ya, yakin ke tak yakin, tak jadi. Apa benda pun tak jadi kalau tak yakin. Jadi sahabat ni dia yakin Al-Quran itu sebagaimana Allah Ta'ala sebut sebagai syifa. Maka para jemaah sekalian, kita dapat memahami bahawa al-wa'zu, nasihat dalam Al-Quran, dan juga nasihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mempunyai kedudukan yang tinggi. Sebab apa? Kerana besar kesan dia ke dalam hati manusia, dan dia boleh mengubah perjalanan hidup manusia dengan nasihat daripada Al-Quran. Kerana itulah para jemaah sekalian, kita sangat berhajat mencari, meneliti, mempelajari nasihat-nasihat daripada Al-Quran. Sebab nasihat itu adalah merupakan salah satu daripada lorong jalan nak membawa kita ke syurga, yang mencerahkan akal kita,
yang melapangkan dada kita, yang menjadi cahaya kepada hati kita, iaitulah melalui jalan-jalan Al-Quran, pendidikan Al-Quranul Karim. Satu kisah, menariklah kisah ni, bagus. Satu kisah, Nabi, seorang sahabat Nabi, nama dia Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu. Satu hari dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Faqala kaifa anta ya Hanzalah. Abu Bakar tanya khabar. Apa khabar Hanzalah? Biasalah, Hanzalah ni jumpa Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar tanya khabar. Macam kita jugalah, jumpa sahabat-sahabat tanya khabar. Qala qultu nafaqa Hanzalah. Ma'al Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah ni macam munafik lah. Oh, sudah. Terkejut Abu Bakar. Subhanallah, kenapa? Apa sebab munafik ni? Sayyidina Abu Bakar kenal Hanzalah ni seorang yang taat, yang kuat beribadat. Kenapa boleh jadi munafik? Qultu, kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah. Waktu kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dengan nasihat. Nabi sebut tentang neraka, sebut tentang syurga, seolah-olah dua tempat ini berada pada mata kita. Mana kita dengan berasa takut, dengan gerun, dengan semangat. Fa iza kharajna, bila kita kembali ke rumah kami, jumpa dengan isteri, jumpa dengan anak-anak, jumpa dengan harta benda, fanasina, kami terlupa balik kepada nasihat. Qala Abu Bakar, kalau macam ni, aku pun sama juga. Waktu duduk dekat Nabi lain, bila balik rumah lain. Fa wallahi, inilah yang menimpa kita bersama. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Dia kata, mari kalau macam ni, mari kita pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tanya, minta nasihat, minta mau'izah, apa pandangan Rasulullah tentang keadaan kami. Hatta dakhalna ala Rasulillah. Bila masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah mengulangi balik kata-kata dia tadi. Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Rasulullah, Hanzalah ni munafik. Rasulullah terkejut Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa mazak, apa ni? Dia pun ceritalah apa yang perasaan dia. Duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi nasihat, dengan Nabi tazkirah, semangat. Balik ke rumah, jumpa anak, jumpa isteri, jumpa harta benda, terlupa balik. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar para jemaah sekalian, bagaimana Nabi beri nasihat pada sahabat supaya jangan terlalu memikirkan sehingga sampai peringkat kita tak nak buat apa. Qal wallazi nafsi biyadihi. Nabi kata, Nabi kita bersumpah, demi jiwaku di tangan Allah, lau tadumuna ala ma takunun, kalau kamu berterusan keadaan kamu sebagaimana kamu duduk dekat aku dan berterusan mengingati Allah Azza wa Jalla, sentiasa berzikir, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Malaikat akan mari bersalam dengan kamu di rumah kamu dan juga di tengah jalan. Nabi kata, walakin ya Hanzalah, Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Nabi kata, kita ni ada masa. Ada waktu kita di masjid, kita berzikir, kita baca Quran, kita tadabbur Quran. Ada waktu kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh dengar sampai rasa gemetar hati kita, takut dan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada masa kita balik dengan keluarga kita, kita pergi berjalan sana sini, tengok sana sini, makan minum. Nabi kata, sa'atan wa sa'atan. Mana ada masa. Kalau kita duduk macam tu sentiasa, tak kerja, tak ada kerja lah, kita tak nak buat kerja. Manusia pun tak ada atas dunia ni, semua orang senyap, sunyi belaka, duduk bertapa dalam gua, duduk iktikaf, tak ada keluarga, tidak boleh. Hadis ni dalam Muslim. Maka kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Qad ya'ridu 'inda sama'il mawa'iz. Manusia ni bila dengar nasihat, terkesan dalam jiwa dia. Boleh jadi dia boleh menangis, boleh insaf, boleh sedar, dan macam-macam yang kita boleh. Tapi bila dia duduk seorang, balik semula,
daripada majlis ilmu, boleh jadi hati dia lalai, lara, lupa balik. Maka aku fikir Ibnul Jauzi ni bagus, dia tulis sebuah kitab dia, nama dia Saidul Khatir, catatan daripada pemikiran. Ini penting bagian kita yang mendengar ilmu, belajar ni kena ada nota. Sebab benda-benda yang berfaedah, fawaid kita boleh catat. Dan hari ni pula mudah, zaman kita hidup ni para jemaah sekalian, mudah sekali catatan kita yang baik-baik, nota kita yang baik-baik itu kita boleh share dengan sahabat-sahabat dalam grup kita, dalam media sosial yang ada di tangan kita ni mudah. Dulu kalau kita nak share ni kena hantar ke penerbit, hantar kepada editor surat khabar, dia lulus tak lulus tak kita lah, yang kita ni lulus ya. Cuma biar betul tulisan kita tu. Fatadabbartus sabab, aku fikir kenapa manusia tu macam tu keadaan. Maka aku dapat kesan bahawa manusia itu berbeza-beza, gaya hidup dia berbeza-beza. Ada orang yang hati dia lembut, dengan nasihat dia terkesan, dia menangis, tapi lembut tu cair, dengar je lepas tu hilang. Itu rugi. Kita nak hati yang boleh menerima, dengan nasihat berkesan dan melekat. Itu yang payah. Dia dengar tapi mudah cair, hilang. Dua sebab dia kata manusia dengan nasihat itu berkeadaan sedemikian. Sebab yang pertama, annal mawa'iza kasiyat. Pandai tuan-tuan, nasihat itu macam rotan. Nasihat macam rotan. Rotan ini sakit waktu kena ya, pain kena, Allah, aduh. Bila dah balik, berlalu waktu, kesan rotan pun dah hilang, tak rasa apa lah. Tengok rotan buah tak tahu ke. Nasihat macam tu juga. Bila masuk dalam hati, dia memberi kesan, kita rasa insaf, rasa semangat ni nak balik ni, tapi lama-lama dia lupa balik. Itu sebab ana bila bawa jemaah ni, kita akan beri nasihat-nasihat khas, istiqamah selepas mengerjakan haji, selepas umrah, selepas melakukan ibadat yang besar. Sebab istiqamah itu penting. Kata dia ulama lain pula daripada Ibn Jauzi, dia kata kita ni macam besi. Kita selepas ibadat yang besar ni, selepas dengar mau'izah, macam besi panas. Besi ketika dia panas, kita boleh nak buat dia, nak buat pedang boleh, nak buat golok boleh, nak buat tombak boleh. Tapi kalau dah keras, jangan main. Hati kita macam itu juga. Di saat kepanasan itulah nasihat perlu diberi, bimbingan perlu disampaikan supaya melekat dalam hati, boleh dicanai hati dia dengan ke arah yang baik. Itu satu sebab. Sebab yang pertama dia kata al-mawa'iz kasiyat. Nasihat itu seperti rotan. Sebab yang kedua, halata sama'il mawa'iz. Sebab yang kedua, orang itu sendiri, pendengar itu sendiri, orang yang mendengar sendiri, ada kalanya dia dengar dalam keadaan tidak begitu fokus. Ini yang kita bimbang. Tidak begitu fokus. Orang yang duduk kuliah, dia duduk berbual. Ada setengah tempat ni pakcik-pakcik ni bagus. Kalau ada majlis ilmu, ada je dia. Tapi bila ada dia, ada je cakap-cakap di tepi. Kita kata subhanallah, rajin sungguh dia. Kalau dia malas belajar, dia tak mari. Tapi dia mari dengar, tapi dia bercakap. Kita kata orang ni orang tak fokus. Jadi oleh kerana dia tidak fokus, dia dengar gitu-gitu je, tak masuk, tidak melekat dalam hati dia, maka orang ni orang yang cepat terlupa, cepat terlepas daripada ingatan dia. Begitulah kata Ibn Jauzi, begitulah keadaan manusia. Maka Nabi SAW sebagai murabbi al-ummah, memahami situasi, maka Nabi SAW beri nasihat kepada Hanzalah, sa'atan fasa'atan. Mana dalam hidup kita ni tak boleh serius sentiasa, kena ada waktu kita gurau-gurau, kena ada waktu kita fokus, kena ada waktu kita menuntut ilmu, waktu kita beramal, dan juga waktu kita berehat. Allahu Akbar. Itu di antara nasihat yang diberi.
Maka para ulama mengatakan bahawa fa inna ma wa'izal Quran, nasihat daripada Al-Quran itulah nasihat yang paling utama sekali. Dari sudut arahan Al-Quran, dari sudut larangannya, dan di antara kepentingan dalam kita memahami larangan dan arahan Al-Quran ini, kita kena belajar ilmu tadabbur, iaitu ilmu nak memahami hikmat di sebalik perkara tersebut. Ada sebuah buku yang saya terjemah, tuan-tuan cari buku ni, kalau ada baca, kalau tak ada pinjam. Tajuk dia Keindahan Islam. Dalam buku Keindahan Islam ini dia sebut tentang manusia itu, dia nak tahu kalau diberi arahan buat, kenapa? Kalau dilarang juga, kenapa? Limadha wa limadha, kenapa? Jadi kita dalam hidup kita ni ada limadha wa kaifa, bagaimana dan kenapa. Dua perkara ini penting. Jadi para pendakwah, para murabbi kena memahami dua perkara ini besar, dipanggil hikmah. Setengah orang dipanggil falsafah. Anda tak apa nak suka guna falsafah, saya lebih guna selesa dengan hikmah, sebab falsafah tu dia pergi pada banyak benda. Jadi Al-Quran itu mudah untuk kita menerima, mudah untuk kita faham, dan dia mudah memberi kesan ke dalam hati manusia, tapi dengan syarat. Apa syarat dia? Tengok syarat dia sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan tanda surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Orang yang Allah Ta'ala cerahkan dada dia untuk menerima Islam, maka dia duduk di atas cahaya daripada Allah Azza wa Jalla. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Celakalah bagi hati yang keras daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu adalah orang yang sesat yang sangat nyata. Surah Az-Zumar ayat 22. Kata di para ulama, ayat ini yada'u yadahu ala qalbihi, kita letak hati kita, tangan kita di atas hati kita. Wahai hati, kamu ni jenis mana? Dengan Al-Quran memberi kesan ke tak rasa apa-apa. Allah Ta'ala beri kepada kita hati itu ni, serahkan nak dada kita. Bila dengar Al-Quran, suka. Dengar Allah baca Quran, sakit hati, jangan. Osman radhiyallahu anhu kata, kalau hati kita baik, masyabi'at min kalami rabbih, hati ini tidak akan kenyang mendengar kata-kata Allah Azza wa Jalla. Jadi kita letak, kita semok hati kita. Maka para ulama tadabbur kata, wa inna burudal atifah, selesu, lemah, sejuk perasaan kita bila dengar nasihat Al-Quran, itu tanda amaratun ala dha'fil khasyah, itu tanda orang itu lemah sifat khasyah dia, takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, wa qillati ta'assur, dan hati dia tidak memberi kesan dengan Al-Quran Al-Karim. Sedangkan Allah Ta'ala sebut orang-orang yang baik itu apa dia? Allah, tengok dalam ayat yang sama, Az-Zumar ayat 23, Allah sambung, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban. Allah Ta'ala turunkan sebaik-baik cakapan, iaitu kitab mutasyabihan masani, itu sifat Al-Quran. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang punya hati yang takut pada Allah Ta'ala, taqsya'ir, orang panggil naik bulu roma dia, gementar hati dia. Summa talinu juluduhum wa quluhum ila dzikrillah. Kemudian kulit dia, hati mereka akan lembut apabila dengar peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Zalika hudallahi yahdi biman yasha wa man yudlillahu fama lahu min had. Itulah sifat-sifat Al-Quran itu, memberi kesan kepada jiwa manusia, memberi kesan kepada hati manusia. Allahu Akbar. Satu kisah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qara'a al-Faruq surah Maryam. Sayyidina Umar dia baca surah Maryam. Surah Maryam ini surah ayat yang ke-58. Panjang ayat ini, saya baca. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil
wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat dari kalangan nabi-nabi daripada zuriat Adam, mereka ni apa sifat? Iza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Bila dibaca ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka akan tunduk sujud dan mereka menangis. Qala Umar, haza sujud. Sujud memang kita sujud. Bila kita baca dalam ayat-ayat Allah Ta'ala tentang sujud, dalam Quran tu ada 14, ada riwayat kata 15 tempat sujud tilawah. Kita akan sujud. Tapi Allah kata wa bukiya, mereka itu menangis. Qala Umar, fa ainal buka? Siapa yang boleh menangis dengan baca ayat Quran ini? Riwayat asar ini dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi soalan Sayyidina Umar ini soalan innahu soalul muhasib. Soalan orang yang memuhasabah diri. Dia tanya diri dia, di manakah tangisan? Sedangkan dikatakan dalam riwayat sejarah hidup Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar ni katanya ada bekas di pipi dia tu, bekas air mata tangisan dia. Wallahu alam, itu yang disebut oleh para ulama. Tapi Umar bila baca ayat ni, dia kata hazal sujud wa ainal buka. Ini sujud, di mana tangisan? Kita kata subhanallah. Karena itulah para jemaah sekalian, kita kena sentiasa bila kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita tadabbur Quran, biar menyentuh perasaan kita sehingga Al-Quran itu menjadi pelembut hati kita dengan kita boleh menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah nasihat ataupun peringatan yang disampaikan kepada kita oleh para ulama yang telah mengkaji, meneliti perjalanan hidup melalui nasihat-nasihat yang diambil daripada Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi nasihat mawa'izul mufassirin, nasihat daripada ulama tafsir, daripada ayat-ayat yang lain yang boleh menyentuh perasaan kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.